tidak salah apabila seorang isteri nak mengintip suami. Sudah, suruh ngintip suami pula. Maksud saya bukan surah. Tapi kalau ada yang rasa pelik, rasa syak, isteri ni nak cek telefon suami contoh, yang saya sebut gini, ramai ustaz tak setuju. Apa Ustazah Asma ni? Sebab saya pernah sebut dah ceramah sebelum ni. Ngajar suruh hitam-hitam, suruh cek-cek. Saya tak suruh. Tetapi saya nak bagi tahu hukum, tidak salah kalau buat. Bukannya jatuh kalau isteri cek telefon suami haram, berdosa. Tak. Suami nak cek telefon isteri pun tak haram, tak berdosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah. Sama-sama kita ucap alhamdulillah. Ucap lagi sekali dengan hati. Alhamdulillah. Lagi-lagi ucap lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah. Maksudnya apa pun pujian adalah bagi Allah. Orang puji kita comel, bagi Allah. Allah buat. Allah, orang puji kita sehat, kuat, umur 70, kuat lagi. Allah yang bagi kuat. Semuanya bagi Allah. Orang puji kita banyak ilmu, kita pandai buat karipat, kita pandai buat roti jala, hebatlah roti jala, karipat, apa-apalah. Semuanya bagi Allah. Pujian itu kembali kepada Allah. Sebab itu kita sebut alhamdulillah. Segala pujian lillah, bagi Allah. Kita boleh terima pujian tu. Kita boleh terima. Bukan kata jangan ni puji ni, patut kita pun lepo pasir. Marah orang puji. Sebab itu antara perbuatan sahabat. Sahabat Nabi kalau dipuji, mereka ni tak sukanya dipuji sampai nak baling pasir. Sebab takut lalai. Tapi kita tak salah pun kalau terima. Tapi terus sebut alhamdulillah. Pujian tu, yang kamu puji makcik tu, yang apa yang kamu puji ni, lillah. Kembali kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan semuanya datang daripada Allah. Makcik-makcik suka tak kena puji? Sipu lalu. Kalau saya puji makcik kan, hajah depan saya ni, sedapnya mata tengok. Dah tertuara dah. Nampak macam muda lagi. Masya Allah. Dok puas mata tengok. Lagilah. Dah tahu dah. Betul tak kita suka puji? Anak kecil pun suka dipuji. Orang lelaki pun sebenarnya dia suka dipuji. Cuma dia buat macam biasa, macam tak ada hal. Tapi orang lelaki pun suka dipuji. Kalau balik ni kita puji suami kita tak? Abang, daripada muda jok kahwin sampai sekarang, awak dok berubah. Boleh debar bunyi dok berubah. Ingat benda buruk dok berubah. Dok berubah-ubah lah awak ni. Daripada dulu sampai sekarang. Buat surprise lah. Dah buat apa pula ni, balik-balik ceramah cakap dah berubah. Handsome sama macam dulu. Gitu kan. Cair juga dia tu kan. Handsome. Biarlah perut ke depan pun, tapi handsome. Sejuk mata, dok puas tengok. Orang lelaki tu mungkin rasa pelik sikit lah tu kan. Awak ni dah ada tanda-tanda ni. Saya telefon anak-anak lah balik hujung minggu ni. Macam dah lama dah. Dah tak lama dah ni. Dah pernah buat perangai puji-puji ni. Tapi kalau kita belajar sirah Nabi, Nabi memang biasa memuji isteri, isteri memuji Nabi. Bukan masa usia muda. Kebanyakan Nabi nikah dengan isteri-isteri yang lain selepas Khadijah, umur 53 tahun ke atas. Maksudnya usia emas. Tetapi akhlak Nabi dengan isteri, saling memuji, saling menghargai itu menjadi satu rutin biasa. Makcik-makcik, lama dah ke tak puji suami masing-masing? Macam dah jawab macam dok lah tu kan. Okey. Suami mati dah. Aduh, sedih lah pula kan. Masya Allah. Ada orang dia tak puji suami dia depan-depan suami dia, dia puji belakang. Tapi pujian tu sampai tak? Sampai walaupun suami tu tak tahu. Kan contoh dia cakap dengan adik-beradik dia, alhamdulillah lah. Walaupun Misa nampak macam bekeng, tapi baik. Contoh lah kan. Baik dah je angkat tangan, angkat suara baik. Misa je nampak gitu. Walaupun suami tu tak tahu, kita balik dak cerita pun ke suami kita, bang tadi saya puji awak daripada beradik dok.
Tetapi kasih sayang tu sampai. Perasaan, penghargaan, kita iktiraf kebaikan dia. Walaupun ada keburukan, mesti ada. Tapi iktiraf juga kebaikan dia. Walaupun di belakang, walaupun dia tak tahu. Tapi Allah beri rasa tu. Allah akan jaga hubungan tu. Sama juga kalau di belakang kita cakap aib. Suami tak tahu sampai sudah. Kita cakap buruk pasal dia dengan adik-beradik. Cakap buruk dengan anak. Telefon anak. Kalau mau nak cakap sikit. Buat apa mak? Pasal ayam mung lah. Pasal ayam mung lah. Mung kan tak faham ayam mung kan nak? Pak cerita Kak Long ni pun sabar je lah. Mak ni pramonopos kan? Oh, panas je kan? Saya nak cerita je. Allahu Akbar. Bahkan dengan anak sekalipun kita kena jaga aib kan suami kita. Bahkan dengan adik-beradik, dengan siapa. Walaupun suami tak tahu sampai sudah. Sampai mati tak tahu. Kita ni duk buka aib, duk cakap. Atas nama luah perasaan. Kita boleh meluah tapi pada orang yang tepat. Ramai orang bila dia meluah pada anak, anak mula rasa benci pada ayah. Ayah pula meluah pada anak, anak pula benci pada mak. Bila saya handle masalah rumah tangga macam ni, saya jumpa banyak sangat. Dan saya puji orang lama-lama dulu. Mak-mak ni, mocik-mocik depan saya ni. Mak-mak saya, maksudnya mak-mak saya macam ramai lah pula mak. Yelah mak betul dengan mak kandung lah. Maksudnya kita belajar daripada orang lama dulu-dulu. Kalau balah, kita dah tahu yang balah. Tapi nampak lah macam mata merah, macam nangis. Tapi orang sekarang kalau balah dalam rumah tu, ni nak suruh semua anak-anak dengar. Kalau ada tamang tu, setamang dengar. Maksudnya dan dahsyat lagi zaman sekarang, bergaduh suami isteri, dihebohkan dalam media sosial. Dihebohkan. Satu Malaysia tahu dia duduk asing. Satu Malaysia tahu dia ada masalah rumah tangga. Satu Malaysia tahu. Tapi kuat dan hebatnya orang dulu-dulu mendidik diri dan menjaga apa pesan Nabi SAW. Mukadimah tu tapi macam dah berat je tu kan. Boleh Itu mukadimah sebelum mukadimah. Ada 3 lapis mukadimah Okey. Masya Allah. Alhamdulillah kita memuji Allah. Kita semua suka dipuji. Tapi macam tadilah saya puji Hajah depan ni kan. Hajah tak ada pun balas balik ke saya. Kedua, Hajah tak ada bagi apa-apa pun ke saya. Saya pujikan main lagi Hajah comel. Dan maksud saya, Hajah jangan kecil hati Maksudnya kalau kita puji manusia, habis-habis manusia akan cakap, dia sipu-sipu malu. Alah, biasa je. Tapi dalam kembang dah tu. Alah, tak ada biasa je. Tua dah umur dah 60. 60? Oh, ingat kan 30 lebih. Oh, dah ada lah. Gitu kan. Contohlah, puan paling suka kalau puji awet muda. Walaupun jelas sangat ketuaan tu, dia nak perasan kau dia nampak muda. Okey. Tapi manusia setakat mana sangat kalau dia puji, dia suka sangat dipuji pun setakat dia cakap terima kasih lah. Ke ada orang kalau dipuji, dia bagi piti RM10. Macam mokcik kan. Hajar kan, saya puji Hajar pun beri saya RM10. Saya puji lagi, Hajar beri RM50 pula. Saya lagi lah puji, RM100 pula. Saya rasa ramai orang beratur. Saya orang tak salah dah. Orang duduk beratur ni. Sebab Hajar ni kalau orang puji BPT. Agak-agak nak beratur jumpa Hajar ni ke nak beratur jumpa saya? Jumpa Hajar ni dah. Sebab apa tu boleh PT 50? Hajar tu kalau puji boleh RM50 seorang. Oh, dah nampak dah saya ni. Apa yang saya cuba sampaikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Hamid yang Maha Terpuji. Allah sangat suka kita memujinya. Sampai setiap kali kita puji Allah, Allah bagi pahala. Puji, Allah tambah lagi. Sehingga kan pujian yang sangat mudah. Contohnya, kalimah subhanallah walhamdulillah. Tamla'u ma bainal ardi was samawat. Hadis sahih. Sabda Nabi SAW, hadis yang sahih. Dalam kitab Riyadhus Salihin ada panjang lagi. Nabi bersabda, kalimah subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Kita habis dah pergi jalan. Terengganu ni habis jalan dah pergi tanah-tanah kat Terengganu ni. Kampung kita pun dah habis jalan lagi. Daerah kita pun dah habis jalan lagi. Luas sangat daerah ni. Apatah lagi Terengganu, apatah lagi antara bumi dan langit. Tak tahu besar mana bumi dan langit. Langit pula tak ada manusia boleh sapa walaupun langit pertama. Tempat tinggal para nabi dan sebagainya. Tapi nak kata Allah sangat suka hamba-hambanya memuji. Apabila hamba-hamba memujinya, Allah beri pahala sampai setara tu. Walaupun dengan kalimah yang percuma. Tak susah pun nak sebut subhanallah. Alhamdulillah. Bukan benda berat. Bukan kena guna tenaga banyak. Bukan kena keluar duit. Tak. Percuma saja. Tetapi Allah kurniakan apa?
tamla'u ma bainal ardi was samawat, memenuhi antara langit dan bumi ganjaran pahala. Puji lagi, Allah beri lagi. Puji lagi, sampai yang paling utama, Allah beri rahmatnya, Allah beri redanya, Allah beri syurganya. Allahu Akbar, subhanallah. Nabi SAW bersabda, manil muflis, siapa orang paling muflis? Lalu sahabat menjawab, la dinarun wala dirhamun. Orang yang muflis tu yang tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada duit. Lalu sahabat bertanya, sahabat menjawab, la dinarun wala dirhamun. Orang muflis tu tak ada pitih, tak ada dinar. Orang bankrupt. Lalu Nabi berkata tidak. Orang yang muflis yang sebenar adalah orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa banyaknya pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala yang begitu banyak. Namun dia ditarik pahalanya satu demi satu sehingga tidak ada yang tersisa baginya. Ditarik kerana apa? Kerana dia tidak melaksanakan tanggungjawabnya. Lalu orang-orang itu menuntut. Mungkin anak menuntut, mungkin suami menuntut, mungkin isteri menuntut, mungkin adik-beradik menuntut, mungkin jiran pun menuntut. Semua berusaha nak tuntut. Bila ada seorang yang dihadapkan, semua yang ada kaitan usaha sedaya upaya apa boleh tuntut. Tak ada belas kasihan dah masa tu. Tak ada belas kasihan dah. Lagi boleh tuntut. Walaupun apa orang tu dah tak ada benda, tak ada pahala dah nak beri. Tapi kita rasa boleh tuntut lagi, yang akan bertukar kalau bukan dapat pahala, dosa pula boleh dipindahkan kepada orang tersebut. Kat dunia mungkin kita kata, mu janganlah nak tutup apa-apa deh. Janganlah tutup siang aku esok. Jangan bimbang aku dah tutupnya. Tapi bila ada peluang di mahsyar, manusia akan saling menuntut. Suami akan menuntut sehabis-habis daripada isteri. Isteri pun sama. Walaupun loving couple masih hidup di dunia, walaupun saling berkasih sayang, ibu akan menuntut daripada anak, anak menuntut daripada ibu. Walaupun ibu kata sampai hati, nak keling daripada pahala mok ni dolar sikit, takut ni dak lepas ni, menuntut. Dan itu yang kita akan baca insya-Allah sekejap nanti, bagaimana Rasulullah mendidik Sayyidatina Fatimah dalam buku ni. Tapi buku tu nanti kita akan baca buku tu. Dalam buku ni on the way tadi saya baca bagaimana Nabi SAW menyebut kepada anak dia kesayangan Fatimah, wahai Fatimah, kalau kamu ingin minta sesuatu daripada ayahanda, minta sekarang di dunia saat ayah masih hidup. Kerana saat di akhirat kelak di hadapan Allah, ayahmu tidak akan mampu membantumu walaupun sedikit pun di hadapan Allah kelak. Allahu Akbar, subhanallah. Cerita pasal syafaat tu cerita lain. Tapi dari sudut hisab, ilmu matematik, kalau pahala, pahala. Kalau dosa, dosa. Kalau azab, azab. Ada orang menuntut, Allah Maha Adil. Allah memberikan peluang untuk menuntut dan dituntut seluasnya di mahsyar kelak. Allahu Akbar. Terima kasih banyak dan kita bersyukur sebab Allah berikan kita upaya. Allah beri kita niat. Bila nampak iklan tu ada niat dah. Dan Allah izinkan. Sebab kehadiran kita di rumah Allah adalah satu kehadiran yang sangat besar. Maknanya bagi hidup kita. Kalau semalam kita ada nikmat sekian-sekian, kemarin dulu, minggu lepas mungkin, macam-macam nikmat Allah bagi. Tapi tidak boleh menandingi dengan nikmat kita boleh berada di rumah Allah dan berada di majlis syurga, di taman syurga, di majlis ilmu. Walaupun nikmatnya kita tak nampak sangat pun. Mari dengar, lepas tu selfie, lepas tu balik. Rasa nikmat lagi kalau suami beli gelang. Betul tak? Rasa besar lagi nikmatnya kalau anak-anak balik kupur contohnya. Kita tak nampak sangat nikmat yang Allah berikan dengan hadirnya kita di majlis ilmu. Tetapi ia jelas disebut dalam sebuah hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Boleh jadi di akhirat kelak kita menyesal. Bapalah tak banyak pergi majlis ilmu. Tengok orang pergi majlis ilmu, Allah mudah jalan ke syurga. Nampak macam payah, Allah buka. Nampak macam payah, ada je laluan. Rupanya sebab dia selalu istiqamah kurang-kurang seminggu sekali di majlis ilmu. Seorang suami yang bertanggungjawab, dia akan bawa anak isteri dia pergi majlis ilmu. Sibuk macam mana? Sebulan sekali. Lebih bagus 2 minggu sekali. Bagus lagi seminggu sekali. Kalau saya kongsikan bagaimana ibu bapa saya sendiri mendidik daripada kecil. Saya ada beradik 10 orang. Antara didikan mak ayah sendiri,
Ni bukan nak muji mak ayah sangat ni. Tetapi mungkin ada pengajarannya. Kalau anda tengok, ibu-ibu muslimin-muslimat tengok pada saya. Kalau rasa nampak, kalau nampak lah. Macam bagus ke saya ni? Juruh ke saya ni? Hebat ke? Hebat dan hebat sangat pun. Maksudnya, alim ke dan sebagainya. Semua itu adalah hasil daripada pengorbanan, doa, susah payah oleh mak ayah sendiri. Mesti tak lari daripada peranan mak ayah. Yang saya ingat, adik-beradik 10 orang. Saya anak kedua. Daripada kecil, mak ayah mesti bawa majlis ilmu seminggu sekali. Wajib. Anak demam pun akut. Diri sendiri demam pun pergi juga. Hujan lebat ke apa ke, hari Jumaat je, memang anak-anak tidak dibenarkan langsung. Kalau jawab tak boleh ikut. Memang tahu wajib macam mana pun dorok ke, gana ke, kerja sekolah banyak ke apa ke, hari Jumaat memang tahu pagi-pagi kena siap nak pergi ke Rusila, hadir kuliah Tok Guru Haji Adi. Dan bayangkan ya, gigihnya mak saya duk bayar mak ayah saya gigih. Anak 10 orang sumbak dah ke? Siapa tak muat tempat duduk kat tempat latar bawah tu, ayah pergi terpakah macam supaya anak ni kan ada kat tempat letak kaki kan. Tempat letak kaki tu, ayah pergi tepah, buat macam biar sama level. Cushion sama level dengan tempat duduk. Lepas tu ada dok muat lagi, tahu dok duduk mana? Ni kisah benar ni. Kalau kita dulu-dulu kan, ya ada tempat di belakang ni. Sekarang pun ada tempat kita letak tisu ke batas hiasan belakang. Duduk atas tu pun ada. Wak kecek, bila macam pergi jalan jauh sikit, dok muat ni, tidur atas tu. Apa? Boleh tidur muat kalau wak kecek. Boleh duduk netang seorang. Mak ayah caranya adalah, sebab tajuk kita membina keluarga bahagia. Caranya, kalau pergi mana-mana ziarah orang sakit ke, mak ayah ajak. Kalau ada saudara sakit, semua anak wajib ikut. Memang kami tak ada peluang nak kata, mak boleh tak tambah ikut, nak kerja sekolah. Tak boleh. Wajib ikut. Kalau raya, 10 orang kena ikut. Semua rumah pokok dara, mak dara, tok saudara, semua akut pergi belaka. Sampailah kalau majlis ilmu setiap minggu, hari Jumaat wajib pergi. Dan saya ingat bila ada anak kecil, sebab saya anak kedua ada adik-adik kan, mak ayah akan angkut sekali buai. Bukan buai kecil, buai yang spray tu, petak besar tu, buai manual tu. Buai pun angkut. Macam pelik kan? Nak pergi dengar. Sebab kita tahu sila ni dulu belah patah kan luah. Orang yang ada anak kecil, anak 10 orang ni memang cari kawasan patah, tapi speaker kuat kan sampai ke patah. Mak tambah anak kecil ni mengganggu jemaah-jemaah lain kalau nangis. Kan kalau anak nangis bising. Jadi mak ayah siap bawa buah tu. Tu yang saya ingat sampai sekarang pelik. Saya tak pernah jumpa orang usaha sampai tara tu. Sebab apa? Supaya ayah ni boleh fokus belajar. Dengar, mak pun boleh fokus. Bawa buah sambil duduk ayung. Gitulah. Dan pernah sekali tu, tinggal anak tu biasa. 10 orang kan. Aduh, ingat lagi. Sebab masa tu kan, adalah cerita. Mak ni marah kot kalau saya cerita kan. Tapi bolehlah, saya rasa okey je saya rasa. Adalah tinggal tu sampai anak tu kejar ke belakang. Lepas tu orang tahu orang ketuk-ketuk kereta. Lepas tu memang biasa sebab kereta. Bukan van. Zaman tu kereta. Besar mana kereta tetap kereta walaupun lebar. Betul tak? 10 orang, campur mak ayah 12 orang. Boleh bayar sading macam mana? Kalau kami bertiga dan makan, anak-anak malu nak turun. Sebab apa? Akan ada kadang-kadang orang jom kira. Dok habis-habis tu bil. Ada lagi. Nampak kereta je, bukan van. Tapi dah habis-habis. Ya Allah, gigihnya. Apa yang ditekankan adalah semua perkara mesti berjemaah. Makan wajib jemaah. Kalau kenyang boleh kan apa? Kalau mak ayah panggil makan, janganlah berani nak jawab tak boh. Kenyang dah, makan dah tadi, kelas tambahan. Dah. Mak ayah panggil makan, kenyang macam mana pun, duduk juga kat tempat makan sama-sama. Malam ke, siang ke, balik sekolah lapar. Ayah kata tunggu mak cikgu visit, ngajar sekolah. Semua kelas tambahan balik pukul 5, pukul 6. Bila dah balik petang, kita balik tengah hari lapar. Ayah kata makanlah benda-benda biskut ke roti. Tunggu mak, macam mana pun mesti wajib tunggu mak. Ayah tak akan biar. Makanlah dulu, dah ada nasi lauk, makan je lah. Makan seorang-seorang memang tak. Memang tak boleh. Memang kami dah tahu dibesar pada kecil sampai besar mesti berjemaah. Masa makan, duduklah sumbat gana-gana, semua ada. Masa tu pendidikan yang sangat mahal yang ibu ayah boleh beri pada anak-anak. Dan ini sebenarnya bertepatan dengan sunnah Nabi. Nabi memang larang makan bersendiri.
Ada sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, aku makan tapi tak kenyang. Rasulullah tanya, adakah kamu makan seorang diri? Ya, ya Rasulullah. Maka makanlah berdua. Kemudian dia mengadu lagi, Rasulullah, masih tak kenyang lagi. Kalau begitu, makanlah bertiga. Jumlah yang sama, tapi tambah orang. Kalau kita orang kata tak kenyang, kena 2 pinggang lah kalau sepinggang tak kenyang. Tapi tak, Nabi suruh tambah orang. Maksudnya jumlah makanan makin kurang. Tetapi rupanya dalam berjemaah, mesti ada keberkatan. Barakah lebih utama daripada kenyang. Sebab itulah ibu-ibu, kan, siapa yang masih ada suami angkat tangan? Masya Allah, tu yang comel loteng tu tak? Sama tak comel dengan mari sini dengan kat rumah? Kat rumah lagi comel? Oh, hebat orang ni, memang hebat. Kat rumah lagi comel ya? Oh, kalau kat rumah tu macam-macam warna letak apa, baju comel kat rumah? Ke baju carik? Baju kelawar, wak koyok dah sampai bawah ni. Lepas tu duduklah, wak sedap hati abang. Redha je lah deh. Baju ni paling selesa, angin masuk keluar. Mudah. Oh, bila nak tubik, lain terus penampilan. Muda 10 tahun. Kat rumah, tua 10 tahun nampak. Daripada umur. Yelah, bila buka tu kan, putih dah kan. Lepas tu malah sikap pula, berebak. Pakai baju pun, wak 5-6 tahun, 10 tahun. Sebab memang baju ni kau lama, kau sejuk kan. Kau lembut, kau sedap. Kalau baju baru kan, kerah lagi kan. Tapi bila kita tubik daripada rumah, kita dah utamakan selesa. Paling utama comel. Paling utama kalau orang puji kita pakai satu baju tu, orang puji, nampak kuruh lah. Itulah baju paling kerek kita pakai. Baju acak kita pakai. Kalau ada orang kata, nampak berisi lah ni. Nampak sehat molek. Itulah kali tak akhir pakai baju tu. Sebab kita salah ke baju. Sebab baju tu nampak besar. Pentingnya penampilan di luar dibandingkan selesa. Kita boleh dua-dua sebenarnya. Selesa ya, penampilan yang terbaik pun ya. Belakang tu kan gelap tau. Ada lapu tau. Takut nera senyap-senyap. Cuba buka lapu. Kan? Itu pun buka lapu kan? Okey, kita nak baca. Sebenarnya ini buku yang kami bawa. Saya sebenarnya suka bila kita dalam majlis ilmu, kita guna buku supaya pengajian kita terarah. Sekarang pukul berapa? Nampak tak? Tinggal lebih kurang 20 minit je lagi. Pukul 4 kena berhenti. Asal pukul berapa? 4.30. Dalam 4.10. 4.10. Masya Allah. Oh, awal. Nampak tak? Kalau saya lebih kegging, saya balas dengan Bila. Bila tarik ni, mic ni, dia pula nak guna. Jadi kita memang kena berhenti juga pukul 4.10. Tapi Bila cuti. Oh, pagot Nisa. Okey, ibu-ibu sekalian. Tadi tu bukan kosong, bukan mukadimah. Kita dah masuk dah ilmu-ilmu kan. Perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang utama. Okey, sekarang kita cuba buka. Ini adalah satu buku yang menghimpunkan asam garam rumah tangga Nabi SAW. Buku ni ada 3. Ada warna purple gelap ni, ada warna merah dan ada warna kuning. Ini warna kuning. Buku yang warna merah menceritakan dan menghimpunkan kisah-kisah romantik Nabi. Cakap dah I love you kat suami masing-masing. Kalau kenyang cara mana pun suami nak makan, kena temang juga. Betul ke tak? Betul tak kita buat gitu? Dan itulah yang saya perhati dan saya lihat, yang saya belajar daripada apa yang ditunjukkan oleh ibu dan ayah sendiri. Mesti temang, tak akan biar makan seorang. Dah akannya, abang makanlah tu. Lauk dah hidang dah tu, kita tengok. Ia tak jadi gitu, ia tak akan. Mesti akan bersama-sama temang walaupun dah kenyang. Samalah juga saling menunggu. Masya Allah. Okey, muslimat. Dan Nabi tunjuk jalan macam mana nak uruskan. Sama juga kalau kita tengok cerita Mak Saleh romantik, cerita drama Melayu romantik, siapa-siapalah yang romantik dekat FB tu, bila kita baca kisah-kisah romantik Nabi, Nabi jauh lebih romantik. Kita romantik tak ni? Tetapi kalau ikutkan Nabi, Nabi memang suruh kalau sayang kena kabur, kena royak, kena cakap sayang. Bila cakap tu, dia jadi macam benih. Benih tu akan makin subur. Ketika itu Sayyidatina Aisyah makan daging. Pun Nabi tanya, di mana tempat kamu gigit?
Lalu Aisyah tunjuk dan Nabi gigit tempat yang sama. Oh, kalau kita roti pun belakang ni, kita belakang ni no. Oh, dah tembung lah. Nak sampai tahap tu memang agak susah. Bahkan berus gigi. Sugi tu Rasulullah nak guna. Rasulullah suruh Aisyah guna dulu. Lepas tu basuh, Rasulullah guna. Padahal kayu sugi banyak, bukan tak ada. Tapi Nabi nak tunjuk sampai tahap macam tu, Nabi cuba bina hubungan kasih sayang bersama dengan isteri. Kita pernah tak kau sibuk gigi? Na'udzubillah Ustazah. Kalau terdesak sangat pun, saya baru guna jari Ustazah. Kalau pergi jalan mana-mana tinggal, gigi suami je ada, guna jari. Nak guna buat dia, doleh-doleh, rasa nak mutah. Ini contoh je ya, contoh. Okey. Sebab itulah, kalau kita tak mampu nak buat sampai tahap macam tu, kurang-kurangnya kita buatlah sikit yang Nabi suruh kita buat, cakap sayang. Belum terlambat. Buat tu bukan hawa nafsu. Buat ikut sunnah. Terus dapat berkat. Terus dapat pahala. Tak kira orang muda, tak kira orang tua. Semua kena buat. Boleh tak ni balik ni? InsyaAllah. Kalau insyaAllah tu macam tak berapa boleh. Tapi itu dengan izin Allah tu kuatlah. Kuat. Okey. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Cuba kita buka muka surat awal-awal tu yang ada tulisan warna purple tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad. Baca sama-sama boleh? Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang terbaik. Qudwatun hasanah, uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Liman kana yarjullah, bagi mereka yang ingin bertemu dengan Allah dengan keadaan yang baik. Wal yaumal akhir, dan orang yang ingin bertemu dengan hari akhirat. Wa zakarallaha katsira, dan itu adalah mereka yang sentiasa mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Siapa yang nak bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik, terindah, angkat tangan. Semua nak. Itulah antara impian besar kita, nak bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kita redha dan Allah redha. Bukan dalam keadaan bila nak mati tu kita macam tak redha. Ya Allah, dok lagi ya Allah, dok dang gini. Dok cakap lagi sayang kat tok lelaki ni. Contoh ya. Orang-orang yang tidak redha saat Allah nak ambil nyawanya adalah mereka yang dia tahu dia belum buat yang terbaik sebagai manusia. Dia belum buat terbaik sebagai seorang isteri, belum buat terbaik sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja, atau sebagai apa pun, dia belum buat yang terbaik. Menjadikan kematian saat dia pulang kepada Allah dalam ketakutan. Sebab itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha. Kamu redha bila sampai tahap nyawa nak diambil, memang kamu redha. Soalannya, ya Allah, dah tiba masa aku kembali. Bukannya kadang susah hati nak tinggal dunia, bukan dalam keadaan tolong jangan lagi, tangguhlah sehari, tangguh 5 minit jadi dah. Tangguh nak minta maaf dulu dengan tok laki. Ini dalam keadaan yang menakutkan. Tetapi radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku dan masuk ke dalam syurga. Ini orang yang apabila saat dia meninggal, dia redha kepada Allah dan Allah redha kepadanya. Akan dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Firman Allah yang kita baca ini, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah, maka sesungguhnya pada diri Rasulullah contoh tauladan yang terbaik bagi mereka yang mengimpikan, yarju, bercita-cita bertemu dengan Allah dan hari kiamat, dan bagi mereka yang banyak mengingati Allah. Jadi maksudnya di sini bukan hanya orang yang banyak zikir menunjukkan orang tu banyak ingat Allah.
Dia tu kuat lah ingat Allah, berzikir 2 jam. Kalau pagi-pagi 2 jam tak kurang. Dia tu banyaklah berzikir mengingati Allah. Kan kalau malam tu, separuh malam je orang lain semua zikir. Tetapi dengan kita ikut sunnah Nabi, sebenarnya ini adalah golongan yang banyak mengingati Allah. Dan golongan ini akan bertemu dengan Allah dengan cara yang terbaik. Sebab itu bila kita jumpa buku-buku macam ni, semua cerita dalam ni. Saya baca, lepas nangis suka, lepas nangis suka. Nangis bila tengok hebatnya akhlak Nabi, hebatnya akhlak isteri Nabi. Suka bila ada cerita-cerita lucu. Nangis bila kita rasa kehebatan akhlak Nabi, jauh sangat kita dengan Nabi. Kita akan rasa yang kita ni kena banyak lagi berubah. Sebab ramai hari ni masalah kita ialah kita rasa kita dah okey. Kita rasa tok lelaki pun okey, kita okey-okey lah. Kita tak rasa pun nak buat lebih baik dalam rumah tangga. Sebab tak ada benda dah ustazah, tunggu mati je. Tok lelaki 7 lebih, mokcik pun kat 70, tak ada benda dah. Nak beria sangat, kosi-kosi buh gigi ke. Tak suruh kosi buh gigi. Tapi ramai yang dia tidak menggunakan peluang yang ada untuk buat lebih baik demi hari demi hari. Tapi bila kita baca, bila kita dengar, kita boleh rasa bahawasanya kita boleh buat lebih comel lagi lah. Sebab apa? Ramai orang masa awal-awal kahwin dulu bahagia, romantik. Tapi dekat ujung-ujung usia buat hal masing-masing. Tidur pun masing-masing. Kita takut mati dalam keadaan bukan isteri yang solehah. Masa muda isteri solehah. Tapi bila tua malah basa kata. Malah basa, malah cara buat hal masing-masing. Kalau masa muda suami bayar lambat. Bang, berapa lambat ngak balik? Dah berapa? Rindu. Sekarang kalau suami balik awal, dah berapa balik dah? Terbalik pula. Cepat balik. Dah berapa? Duk lama pun apa? Dah balik pun apa? Dah boleh lah sampai tahap tu. Tapi memang berlaku. Saya handle masalah rumah tangga di usia tua. Ramai wanita kalah dengan ujian menopause. Sebab hormon tak stabil. Rasa marah, rasa serabut mata, salah sikit pun jadi besar. Ujian berat bila usia ada pra-menopause. Sebab itu bila kita tahu kita ada sistem menopause tu, susah nak kawal diri tu, susah nak kawal emosi, kena pergi jumpa doktor. Sebab doktor boleh bantu. Saya bukan nak kempen doktor ni. Sebab saya kerja perunican rumah tangga. Bila kes-kes nak bercerai umur-umur dah tua, saya dapati lebih kurang 80% puncanya adalah sebab menopause tu. Saya kata, Pak Cik bawa Mak Cik pergi ke hospital. Ni Mak Cik ni ada masalah pra-menopause. Pos benda pula, pos ni. Alasan belaka pos pula. Padahal perangai uduh. Sedap kan? Sungguh ni, saya bukan cerita reka ni. Perangai uduh macam mana, Pak Cik? Ni sebenarnya orang Negeri Sembilan, dia ada cara. Tapi saya ubah alih bahasa kepada bahasa international, bahasa Terengganu. Kan? Perangai uduh kerana nak setuh sikit macam terenjak leteri. Tak payah nak setuh. Tapi kalau peluk cucu kan main lagi. Tidur kat tu jarak macam-macam ada. Batal lah apa lah. Tak boleh dah nak manja-manja sikit. Lepas tu bila kita tengok orang lain, marah. Bila tengok, mata tengok ke orang-orang muda ke, melitah ke kan, marah. Tapi nak bergurau tak boleh. Salah sikit je. Tak basuh pinggang je. Habis satu rumah saung. Ni pinggang siapa ni? Padahal ada rumah tu 2 orang je. Buat-buat tanya pula pinggang siapa. Kan bunyi suara, lari tak kapok pula kan. Bergaduh orang 2 dok faham dah ni. Lari cak kapok. Faham tak lari cak kapok? Ke saya je guna ayat tu. Lari lintang pukang. Lari cak kapok. Ke bahasa saya je masa kat Batu Nang. Okey. Subhanallah, tuan-puan muslimin muslimat. Nak sebutnya ramai orang bila dia usia emas, dia tak rasa perlukan mengukuhkan hubungan. Dia rasa masing-masing dah nak mati, asal hidup je. Macam tu lah. Asal okey je. Sedangkan bila kita belajar, Nabi pada usia emas, Nabi masa umur-umur hujung-hujung tu, dengan isi-isi Nabi buat yang terbaik. Okey, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, cuba buka muka surat 40. Kita akan baca cepat-cepat. Ini saya nak share satu kisah yang lucu dan comel. Rasulullah dengan isteri. Sayyidatina Aisyah berkata, "Maukah aku ceritakan satu peristiwa tentang aku dan Rasulullah?" Kami menjawab, "Sudah tentu." Aisyah cerita. Aisyah tanya, "Nak tak aku cerita satu kisah?" Saya bercerita satu kisah tentang saya dan Rasulullah. Aisyah berkata, "Pada satu malam, giliran Rasulullah di rumahku. Ketika itu baginda sudah menanggalkan pakaian.
meletakkan seliparnya di sisi kaki, membentangkan kain di atas katil, lalu berbaring. Namun tidak lama kemudian, barangkali menyangka aku sudah lena, baginda pun memakai kain selempangnya perlahan-lahan. Lepas itu baginda pakai selipar perlahan-lahan, kemudian buka pintu dan keluar. Baginda menutup semula pintu perlahan-lahan. Kalau jadilah ke kita, ada syok tak? Kan? Dah molek dah ni, duduk sebelah ni. Lepas tu Aisyah cerita agak-agak Rasulullah menyangka aku sudah tidur. Tiba-tiba Nabi bangun perlahan-lahan, Nabi pakai baju perlahan-lahan, Nabi pakai sipar perlahan-lahan, dan Nabi buka pintu dan tutup pintu perlahan-lahan. Mesti timbul rasa syok ni. Syak wasangka ni. Apa ni? Okey, apa yang berlaku? Sambungan. Okey. Aku pun segera menutup kepala. Maksud si Aisyah pun pakai baju juga. Pakai tudung. Berselubung penuh dan memakai baju, lalu bergegas mengekori baginda sehingga sampai di Baqi'. Sampai Nabi pergi ke Baqi'. Baqi' ni Madinah ke Mekah? Di Madinah. Maksudnya daripada rumah Nabi di Masjid Nabawi pergi ke Baqi'. Dekat ke jauh? Dekat je sebelah. Kalau jalan tu mungkin dalam 5 minit lah lebih kurang. Kedua-dua tangannya, subhanallah, setibanya di sana, baginda berdiri agak lama. Selepas itu baginda mengangkat kedua-dua tangannya sebanyak 3 kali. Dan kemudian baginda beredar pulang. Maka aku bergegas pulang. Dia follow Nabi sampai nampak Nabi buat apa. Rupanya Nabi pergi Baqi' dan Nabi angkat tangan, lalu berdoa dan mengangkat sebanyak 3 kali. Apabila baginda berjalan cepat, maka aku pun berjalan cepat-cepat. Ketika baginda berlari-lari anak, aku pun berlari-lari anak. Boleh bayang tak kerana? Bila Rasulullah nak balik, Aisyah pun cepat-cepat. Dan waktu tengah malam, bersembunyi-bersembunyi supaya Nabi tak perasan yang Aisyah ni mengekori Nabi, mengintip Nabi. Ada perasaan syak wasangka pada Nabi ni. Jadi bila Nabi berjalan anak, Aisyah pun berjalan-jalan anak. Bila Nabi berlari, Aisyah pun berlari lagi. Berjalan cepat. Okey, kita baca lagi. Okey, apabila tidak lama kemudian, lantas aku pun masuk. Okey, akhirnya aku berjaya sampai dulu ke rumah. Aisyah berjaya sampai dulu. Lantas aku masuk dan terus berbaring. Tidak lama kemudian baginda pun masuk. Yang lucunya, cuba tengok apa yang lucu. Wahai Aish, panggilan pendek Nabi panggil kepada Aisyah. Aisyah nama penuh Aish. Mengapa dengan awak ni tercungap-cungap nampaknya? Tadi kan Rasul tinggal saya Aisyah tidur. Macam mana orang tidur boleh tercungap-cungap? Jadi, tercungap-cungap, kalau kita bahasa Gano, lelah. Nabi tanya, dah ni apa nampak lelah ni? Aisyah kan cuba supaya Nabi tak tahu yang dia mengekori Nabi, ikut Nabi. Jadi, tapi tak boleh nak nusuk juga sebab nampak tercungap-cungap, nampak lelah tu. Baginda pun berkata, baik awak bagi. Aku pun menjawab, tidak ada apa-apalah wahai Rasulullah, tak ada apa-apa. Ada benda, tidurlah. Macam itulah lebih kurang. Baginda berkata, baik awak beritahu saya, atau Tuhan yang maha halus lagi maha mengetahui akan memberitahu saya sendiri. Nabi sebut gitu. Kemudian aku menjawab, wahai Rasulullah, demi bapa dan ibu saya. Lalu aku pun ceritakan kepada baginda apa yang berlaku. Bahawasanya Aisyah follow Nabi. Baginda lalu berkata, kalau begitu, awaklah bayangan hitam yang saya lihat depan tadi. Comel kan? Oh, jadi awaklah bayangan hitam, ingatkan benda lah kan? Jalan laju, bila Rasul perlahan-perlahan, Rasul laju-laju. Rupanya isteri yang tercinta. Aku menjawab, ya benar wahai Rasulullah. Lalu baginda menepuk dadaku sehingga aku terasa sakit. Bukanlah kuat sangat, tapi terasalah. Baginda berkata, adakah awak menyangka Allah dan Rasulnya akan curang kepada awak? Aku pun menjawab, apa pun yang cuba dirahsiakan manusia, pasti Allah tahu juga. Ya. Lalu Rasulullah memberitahu sebenarnya tadi, Jibril datang. Namun apabila melihat diri awak, dia pun memanggil saya perlahan-lahan sehingga awak pun tidak mendengarinya. Saya pun menjawab dengan perlahan panggilannya agar awak pun tidak mendengarinya. Dia tidak mahu masuk ke rumah kerana awak sudah pun menanggalkan pakaian. Saya pun menyangka bahawa awak sudah tidur. Jadi saya tidak mahu mengejut ataupun mengganggu awak. Saya bimbang awak akan rasa keseorangan pula nanti.
Jibril berkata pada saya, Allah memerintahkan supaya datang ke Baqi' dan memohon keampunan buat para penghuninya. Lalu aku pun berkata, apa yang patut saya ucapkan kepada mereka, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ucapkanlah salam sejahtera buat penghuni di sini, baik orang mukmin dan muslim. Semoga Allah mengasihi orang yang telah mendahului kami dan orang kemudian, dan kami insya-Allah pasti akan menyusul kalian semua. Ini terkandung di dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Panjang cerita, tapi adalah satu hadis yang sahih. Cuba perhatikan apa yang Rasulullah sebut. Adakah Allah dan Rasulmu? Adakah Allah dan Rasulnya mencurangimu, wahai Aisyah? Apa maksud Nabi? Aisyah syak. Nabi pergi rumah isteri yang lain. Padahal giliran rumahnya. Nabi keluar senyap-senyap. Aisyah syak, bimbang takut kokoklah Nabi senyap pergi isteri lain. Sebab itu Rasulullah kata, adakah kamu menyangka Rasulullah ni mencurangi? Kalau Rasulullah curang, seolahnya Aisyah ni menyangka buruk juga kepada Allah. Kemudian apa yang Rasulullah sebut lagi? Rasulullah cerita pengajaran daripada apa yang berlaku di sini, muslimin muslimat. Kalau kita baca pengajaran, tidak salah apabila seorang isteri nak mengintip suami. Sudah, suruh ngintip suami pula. Maksud saya bukan surah, tapi kalau ada yang rasa pelik, rasa syak, isteri ni nak cek telefon suami contoh, yang saya sebut gini, ramai ustaz tak setuju. Apa Ustazah Asma ni? Sebab saya pernah sebut dah ceramah sebelum ni. Ngajar suruh hita-hita, suruh cek-cek. Saya tak suruh. Tetapi saya nak bagi tahu hukum, tidak salah kalau buat. Bukannya jatuh kalau isteri cek telefon suami haram, berdosa. Tak. Suami nak cek telefon isteri pun tak haram, tak berdosa. Suami isteri adalah saling menjaga. Saya sendiri saya tahu suami saya akan cek telefon saya. PM, WhatsApp, semua dia akan cek. Sebab dia memang tak suka kalau ada ustaz-ustaz staf lelaki pun, suami memang tak suka kalau mesej saya direct melalui dia. Dan kalau nombor saya ada bocor, ada ustaz-ustaz nak jemput ceramah ke, memang saya akan beritahu, hubungi nombor sekian-sekian, dan saya kena blok supaya tak terus berhubung. Kalau ada staf nak bincang, lelaki apa nak bincang, mesti kena buat grup terus biar suami saya ada dalam tu. Walaupun berbincangan tu nak tanya apa-apa keputusan. Dan tim pun memang tahu. Kita tahu suami kita memang tak suka. Dia akan cek, kalau kita buat salah dia tahu. Kita tahu. Kalau kita buat salah, kita tahu kita salah. Sebab apa? Banyak hari ni curang berlaku melalui telefon. Mula-mula bagi emoji je, senyum mata sepek tu. Oh, dapat emoji senyum mata sepek dari Tok Imam. Pun dah koyak dah. Oh, apa dia bagi emoji gini ya? Tok laki tak pernah bagi emoji sutir pun. Kan? Tiba-tiba tanya khabar, oh rasa dia ambil berat. Banyak berlakunya kecurangan hari ini melalui telefon. Bukan suami tak percaya. Bukan saya tak percaya suami tak percaya saya. Tetapi saling menjaga. Bila tahu telefon ni suami akan cek, suami saya pun tahu saya akan cek telefon dia, dua-dua saling jaga batasan dengan sekuat-kuatnya. Dan itulah antara benteng kuat bila suami isteri saling menjaga. Rasulullah tak marah pun saya tanya Aisyah, apa kamu intip saya haram ke, berdosa ke, apa perbuatan kamu salah? Tak. Bahkan apa tindakan Rasulullah bila Rasulullah tahu Sayyidatina Aisyah ada mula rasa syak wasangka, Rasulullah beri penjelasan. Rasulullah tegang sutir-sutir. Sebenarnya tadi malaikat Jibril datang, tapi sebab dah buka tudung, malaikat Jibril tak masuk. Malaikat Jibril panggil saya perlahan-lahan, saya pun jawab perlahan. Dan saya tak bagi tahu, tak kejutkan sebab menyangkakan kamu dah tidur. Dan saya tak mahu kamu rasa keseorangan. Nak kata betapa prihatinnya Nabi SAW. Kita kadang-kadang suami bangun tengok bola, gitu baik. Bangun-bangun tak ada sebelum. Suami ni, dia tambah. Rasulullah ni tak nak tambah. Isteri ni rasa keseorangan. Jadi tambah kejut. Tak ada lah nak kejut. Aisyah nak keluar kejap, malaikat Jibril panggil. Rasulullah tak nak ganggu Sayyidatina Aisyah tidur. Sebab itu bila timbul syak wasangka dalam rumah tangga, wajib beri penjelasan. Tapi ramai hari ni, orang lelaki, dia malas cakap. Abang, bapa abang balik lambat. Kalau ikutkan Waze, abang dah sampai setengah jam yang lepas. Orang puan dia cek. Kalau ikutkan, abang nak kata jam, saya dah cek dah. Kalau abang keluar pukul 5, patut abang dah sampai setengah jam yang lepas. Awak ni malah basa syok, pelik-pelik. Apa salahnya beri penjelasan? Sebenarnya gini, tadi bos panggil keluar lambat sikit. Sebab itulah bukan pukul 5 saya tolak 5:30. Dia sampai pukul 6 tu. Tapi sebab mulut tu malah nak beri penjelasan, biarkan isteri tu dalam syak wasangka. Sebab bila satu syak wasangka ada dalam rumah tangga, dia akan membenih. Dia bukan berhenti setakat tu.
Subhanallah, alhamdulillah. Saya kira sekadar itulah perkongsian kita pada petang ini. Kalau baca buku ini, dia bukan cerita saja. Di belakang dia akan berikan pengajaran. Dia akan bagikan ilmu. Dia berikan kita kefahaman. Untuk orang muda, untuk orang tua sangatlah sesuai. Kerana semua cerita tentang bagaimana Nabi menguruskan konflik. Bagaimana Nabi menguruskan urusan rumah tangga dengan isteri-isteri. Dan kita kena ingat, Sayyidatina Aisyah adalah isteri yang paling Nabi cintai. Sama dengan Nabi mencintai Sayyidatina Khadijah. Wahyu paling banyak turun ketika Nabi berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Para pembesar kalau datang mesti masa rumah Nabi berada Sayyidatina Aisyah. Kelebihan dan besarnya kemuliaan Sayyidatina Aisyah ini dicerita dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana akhlak Sayyidatina Aisyah, kerana tawaduk, kerana ilmu, kerana sedekah yang begitu banyak oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi cintailah Sayyidatina Aisyah sebagaimana kita mencintai Rasulullah. Sebab banyak sangat kadang-kadang cerita yang negatif berkenaan dengan Sayyidatina Aisyah. Okey, subhanallah, bab cemburu lah. Padahal cerita yang lebih hebat banyak lagi. Dah bunyi dah. Bunyi benda tu. Oh, sekarang telah masuk ni. Bila pun dah ready kan? Okey, saya mohon maaf salah silap.